Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla illa billah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya kafatul anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin. Ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin qabla husul al-ma'un wa bi niyyati qada' al-hadat ad-dunya wal akhirah. وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Allah kita baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dalalati 'ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Insyaallah sambung kita minggu pertama kita akan baca jilid pertama daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masalah fikih ibadah Imam Syafi'i. Kemudian kita sambung pada fasal istinja, masih dalam bab ataupun kitab Taharah, fasal istinja. Istinja maksudnya membersihkan diri kita setelah guna hajat, qada hajat kita. Ulang sikit pada awal fasal, permulaan fasal, sebelum kita sambung pada bahagian
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i. Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain bil ma'i aw bil hajari aw jami'in tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Wa yusannu al-jam'u bainahuma walau bi jami'in mutanajjisin duna thalathati masahatin. Fa in ikhtasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Wa syartul hajari alla yajifa an-najisu wa la yattaqila wa la yatra'a alayhi najisun akhar wa la yujawizu safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa yakunu bi thalathati masahatin fa in lam yanqal mahalla wajib al-inqam. Wajib istinja lepas tunai hajat, lepas kencing berak, wajib istinja. Hukum jelas. Jangan pergi aja. Wajib bersihkan. An-nazafatu minal iman. Jadi membersihkan diri kita daripada najis ataupun membersihkan diri kita setelah tunai qada hajat adalah wajib. Menggunakan kulli ratbin kharijin, bukan menggunakan. Wajib istinja selepas buang air, buang najis, sehingga najisnya basah kering, basahkan kering juga. Min ahadis sabilaini, daripada dua jalan kemaluannya. Wajib istinja dengan sebab apa? Sebab setiap benda basah yang keluar dari salah satu daripada dua jalan kemaluan dengan menggunakan air, bil ma'i au bil hajari, ataupun menggunakan batu, au jamilin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Tiga alat istinja ya, sama ada dengan air, dengan batu, ataupun dengan perkara yang jamil, perkara yang keras, kemudian suci sifatnya, kemudian qali' yang boleh nyental, yang ada sifat, ada ciri-ciri nyental, maksudnya boleh menanggalkan benda yang kotor. Ghairi muhtaramin, serta bukan dari sesuatu yang dimuliakan, bukan perkara-perkara yang disuci, yang dihormati. Kertas yang ada tulisan kandungan ilmu dalamnya, dia maksudnya perkara yang haram. Asalnya kalau saya ada tulisan kandungan tulisan macam dia boleh, tapi kalau dia mengandungi apa yang ditulis ayat Al-Quran kah, ilmu kan, maka ya dia termasuk dalam perkara yang haram. Tisu, ni tahu tisu zaman itu dah ada. Boleh aja itu nak cetak atas tisu dia dan macam-macam gambar. Ni tahu ada tisu yang tulis kalimah-kalimah tertentu kan. Kalau kalimah-kalimah yang berkaitan dengan perkara yang haram, maka wajib dimuliakan. Kan tisu pun ada desain kan. Itu biasa dunia tu yang jenis mahal kan. Yang ada desain corak-corak sikit, tebal. Kalau yang guna benda, kalau nak guna benda selain daripada air dan batu, maka ini ada ciri-ciri yang tertentu yang boleh digunakan. Pertamanya jaminnya benda yang jamin dan benda yang ada benda yang percaya. Jamin itu benda yang beku, maksudnya kelas yang boleh digunakannya selain cairan. Yang maksud jamin, yang mesti jamin, yang mesti tahir, suci. Itu ciri-ciri nak guna selain daripada batu dan air tadi. Kertas ataupun tisu ataupun perkara yang selain daripada yang dimasukkan dengan air dan batu, makanya mesti ada ciri jamin, tahir, qali'. Qali' maksudnya boleh punya kesan, yang boleh ada sifat menyental. Maksudnya kalau lap dia ikut juga sekalikan perkara yang dekat budaya. Yang keempat cirinya adalah ghairi muhtaram, bukan termasuk dalam perkara yang dimuliakan. Benda yang tisu kosong itu boleh lah. Tisu kosong walaupun tadi yang digunakan kan untuk letak pada tempat-tempat, tapi oleh kerana benda yang saya ada perkara tu, benda tisu tu, walaupun tadi mungkinnya diletak dalam Al-Quran kan, dannya saya ada tulisan-tulisannya pada tisu yang makanya termasuk benda yang orang kemarin, kecuali kalau kita tulis dekat situ ayat Quran ataupun apa perkara yang ada kaitan dengan perkara yang wajib dihormati, makanya si boleh digunakan untuk bersuci.
yang menghina namanya. Alhamdulillah. Jadi ya 3 alat untuk digunakan semasa istinja. Wa yusannu jam'u bainahuma walau bijamilin. Disunnatkan untuk menghimpunkan kedua-duanya walaupun dengan menggunakan sesuatu benda beku. Walau bijamilin mutanajjisin, maksudnya himpun air dan batu. Batu tadi ataupun selain batu adalah kata tadi yang selain yang kita sebut cincin yang paling gede. Boleh disunatkan untuk menghimpunkan guna dua tadi, sama ada dengan batu, air dengan batu ataupun air dengan benda jamin lain. Sunat menghimpunkan kedua-duanya walaupun dengan menggunakan sesuatu benda yang beku yang dah terkena najis serta kurang daripada 3 kali sapuan. Maksudnya kerana kita ada guna dengan air tadi, kita ada guna himpunkan yang lain, maka disya boleh guna sebab kita akan basuh dengan air lagi. Walaupun benda yang walau bijam ini mutanajis, walaupun benda yang ada terkena najis dan benda yang kurang daripada 3 kali sapuan. Batu yang kita nak gunakannya ada bercampur, ada terkena najis sedikit. Maka sepatutnya kalau guna batu aja boleh, tapi bila kita gabungkannya dengan air, boleh lagi nak gunakannya. Dan batu tu kalau nak istinja dengan batu mesti 3 kali sapuan. Kalau kurang daripada 3 kali, maka hukumnya si boleh, makruh, si suci ya. Hanya mesti, tapi oleh kerana kita gabungkannya dengan menggunakan air, maka boleh menggunakan batu yang kurang daripada 3 kali sapuannya. 2 kali saja atau sekali saja kita guna. Lepas kita basuh lagi dengan air, maka hukumnya sunat menghimpunkan kedua-duanya. Fa'in iktasara, kalau nak ringkaskan, kalau nak pilih salah satu saja daripada guna air atau guna batu tadi, maka falma'u afdalu, menggunakan air itu lebih afdal. Ya, rata-rata yang kita buat kena itulah. Kena itu kita sila gabungkan dengan batu lagi. Kita dah gabungkan dengan sabun terus. Boleh. Falma'u afdalu, batu yang si termasuk benda jamin ataupun hajar lagi lah. Ia masuk dalam liquid juga, pada air cairan juga. Tapi sabun tu apa hukum sabun tu? Ya, kalau kita guna sekarang sabun, si boleh lah. Ini benda suci tapi ini si mencuci kan? Betul lah kan? Ini benda suci tapi ini si menyucikan sabun. Sebabnya dah bukan ada sifat mutlak, air mutlak lagi. Ya, kita dalam air mutlak tu hukumnya. Bidanya air mutlak tu air yang dah bercampur dengan benda suci. Tapi nyasi kuasa ada sifat menyucikan, yang hilang kuasa menyucikan. Nyasi boleh digunakan untuk membersihkan najis. Kalau kita bersihkan najis dengan air sabun aja si memadai, mesti bilas dengan air mutlak ke. Jadi jangan disabun aja lepas kuning juga, si basuh lagi, si sempurna, belum cukup, maka dibasuh sekali dengan air. Baik. Jadi kalau kita nak pilih salah satu batu atau air, kalau kita nak ringkaskan, jangan guna batu saja. Kita maka memilih air ya lebih afdal. Menggunakan, boleh nak istinja guna batu saja, tapi memilih menggunakan air yang lebih afdal. Kan boleh istinja guna batu, tapi kalau kita nak ringkaskan untuk salah satu daripada alatnya, kita guna air. Syarat istinja menggunakan batu. Jadi kalau air settle, tidak ada masalah ni. Kalau nak guna batu, nak ringkaskan ataupun nak istinja menggunakan batu semata-mata, maka ada syarat-syaratnya. Syarat menggunakan batu, alla yajifan najisu, najisnya mestilah belum kering. Najis yang di punggung dia, di tempat keluarnya, syaratnya mesti belum kering. Barulah umurnya masih basah ya, senang nak menggunakan batu. Maksudnya kalau dah kering, benda yang dah dekat di tubuh kita, di kulit kita, maka mesti kalau syaratnya saya ada ya, maksudnya bila syarat nak gunakan batu tadi dah, maksudnya najis dah kering, kena kembali menggunakan air juga. Yang kedua, najis itu adalah yang tak tidak, najis itu tidak berpindah. Najis ya dekat tempat keluar najis saja, yang bukan kena dekat bahar,
yang bukan pindah dekat tempat lain, bukan kena dekat kawasan lain. Kalau kena kawasan lain maksudnya dah hilang syarat. Kalau hilang syarat, si boleh lagi nak guna hajar, si boleh nak guna batu lagi, kena bersihkan dengan air. Yang ketiga, najis tidak bercampur dengan najis yang lain. Tidak didatangi oleh najis lain. Jika ada bahkan ataupun kena lancip oleh air kemih kan, maksudnya si boleh kalau bercampur, jadi takutnya akan bawa hukum yang lain. Jadi kalau hilang syaratnya, maka kena guna air. Yang keempat, syaratnya najis tidak melepasi. Najis tidak melepasi tirai, lubang dubur dan dari kalau yang dari kepala zakar ketika kencing. Hanya si boleh bukan najis yang kita nak bersih, nak istinja yang bukan jenis najis yang keluar daripada tempat keluarnya yang apa bahasa kita nak ada keluar, maksudnya kena pada kawasan tubuh yang lain. Jadi dekat situ menggunakan istilah tidak melepasi dari bilai lubang dubur dan dari kepala zakar ketika kencing. Kalau kena ataupun leleh basah, kena pada kawasan lain, pada kulit kawasan tempat keluar ya, maka hilang syarat. Bila hilang syarat, kena bersih dengan air. Si boleh beristinja dengan batu yang. Jadi itu syarat-syarat yang perlu dijaga. Yang kelima, najis tidak terkena air. Tadi kena najis lain. Kalau najis yang kena air, maka terus langsung pakai air saja. Si boleh nak istinja dengan batu lagi. Kan kalau kena air, najis kena air, pasal kita istinja lagi dengan batu. Batu jadi bukan najis, air dia bawa najis ya. Air batu yang bersamaan air, jadi air ya akan membawa hukum najis kepada batu ya. Dia akan merebak di atas batu ya, air ya. Jadi sebab ya, kalau najis yang terkena air, maka hilang syarat menggunakan batu, tukar kita pakai air. Yang keenam, yang ketujuh, yang kelima, yang keenam, hendaklah dengan 3 kali sebuah. Syarat nak istinja menggunakan batu mesti, sebabnya termasuk dalam syarat, mesti dengan 3 kali sebuah. Mesti 3 betul. Kalau batu yang besar, guna biji batu ya, 1 betul cukup. Yang penting 3 kali sapu. Kalau batu kecil, mau 3 betul lah, sekurang-kurangnya 3 betul batu. Jika tidak suci, kalau 3 kali bersih suci, maka wajib dilakukan sehingga suci. Maksudnya tambah batu, ditambahkan bilangan batu yang sewajarnya. Kalau si bersih juga, maka menggunakan air lah. Sebab ya, kalau nak ringkaskan, pilih antara salah satu air atau batu, maka menggunakan air yang lebih afdal. Tapi syarat-syarat tadi, kalau kita nak guna air, maka syarat-syarat tadi mesti dijaga daripada awal tadi. Najis belum kering, najis tidak berpindah pada tempat lain, tidak bercampur dengan najis lain, tidak didatangi najis lain, najis tidak melepasi kawasan tempatnya keluar. Yang kelima, najis tidak terkena air. Yang keenam, dengan 3 kali sapuan. Si boleh buang, kalau buangnya si cukup syarat, maka si sah istinjanya. Baik, selesai syarat-syarat istinja menggunakan batu. Wa yusammal itaru wasti'abul mahalli bil hajari wal istinja'u bil yasari wal i'timadu 'ala al wusta fi duburi bi istanja bil ma'i. Disunatkan lagi beberapa perkara ketika istinja. Kalau guna batu tadi, disunatkan lagi mengganjilkan bilangan batu. Kalau 3 kali sapuan, kalau 1 batu, maka kalau kita nak tambah lagi bilangan sapuan yang disunatkan untuk ganjilkan bilangan sapuannya. Jadi kalau 3 kali dah guna, dah 1 3 kali sekurang-kurangnya tadi, maka tambah lagi jadi ganjil, bilangan yang ganjil. 3 tambah kepada 2 jadi 5. Pada 7 nya sunat bilangan ganjil. Yang kedua, menyeluruhkan batu di tempat sapuan. Batu ya
meratakan tempat yang kita sapu, yang kita istinja. Meratakannya sebab biasa, jangan ambil yang ada ujung tajam. Sakit kita mensederhanakan diri sendiri. Jadi guna cari yang sesuai, yang boleh rata ke atas kulit tempat kita nak sapu ya. Jangan punya ujungnya. Jadi yang termasuk dalam sunat istinja tadi, menyeluruh batu di tempat sapuan, tempat kita nak sapu ya, yang menyeluruh rata tempat yang kita nak tanggalkan najis. Kemudian yang ketiga, beristinja dengan tangan kiri. Beristinja dengan tangan kiri. Si boleh masuk sunnah sebab Nabi SAW menggunakan tangan kanan atau anggota kanan untuk perkara-perkara yang mulia, perkara yang penuh ihtiram, menghormati. Jadi untuk urusan-urusan lain sebenarnya katanya Nabi guna tangan kiri. Nak buang sampah, tangan kiri. Biasa kita buang tangan kiri. Biasa kita buka tong sampah ya, tangan kiri. Masuk sampah ya tangan kanan. Terbalik, yang masukkan sampah yang adalah tangan kiri. Ya betul. Ya sunnah. Macamnya juga kabar lain. Contoh lain lagi kita boleh bawa korek itu. Yang mandat tangan kanan, sunnahnya tangan kiri. Ataupun segala benda-benda yang dianggap jijik perbuatannya, maka Nabi mengutamakan tangan kanan. Masuk tandas guna kaki kiri. Ya maksudnya, jadi ketika buang najis pun maka menggunakan dengan tangan kiri. Istinja wal istinja'u wa yusan wal istinja'u bil yasar. Maka menjadi pahala sunat dan sunnah. Sunat hukumnya menggunakan tangan kiri. Sunat hukumnya dengan lalu kita nak gawang akidah kanan berdosa besar, sebab dia dapat disebut sebagai sunat. Sebab kalau orang yang dah cedera tangan kiri macam ni, yang mula yang dipaksa guna tangan kanan dipaksa, sebab hukumnya sunat. Saya dapat juga nak kita orang lain. Tapi keadaan darurat ada, keadaan darurat yang membolehkan. Dah kalau dah jadi jenazah macam ni, kan? Hadisnya ada keharusan. Si boleh, siapa dah? Kan kita nak buang murah pun paksa orang lain fardu atasnya. Baik, jadi yang kita nak maksudkan tadi, menggunakan tangan kiri ya kepada benda-benda yang remeh macamnya, benda-benda yang hina macamnya, buang sampah. Kita masukkan contoh tadi, buang sampah, istinja menggunakan tangan kiri. Cuma cara buang sampah tadi, cara yang betulnya adalah sampah yang dibuang menggunakan tangan kiri. Bukan kita buka tudung sampah ya dengan tangan kiri, masukkan sampah tangan kanan. Yang benar betul adalah wal i'tibaru 'ala al-musta. Kemudian yang keempat, sunnah lagi ketika istinja tu, menekan di bahagian dubur dengan jari tengah. Bahagian dubur jika beristinja dengan air. Jari tengah tu yang sentuh bahagian dubur ya. Dia termasuk dalam sunat ketiga istinja. Menekan bahagian dubur yang menggunakan jari tengah. Kemudian mendahulukan air dengan basuh kemaluan hadapan. Kalau guna air, wa yusannu ini istanja bil ma', taqdimul ma'i lil qubuli. Istilahnya taqdimul ma'i lil qubuli wa taqdimuhu al qubuli wa dalku yadihi bi ardi thumma yaghsiluha ba'dahu wa nadahu farjihi wa izarihi wa ayyakula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa ahsin farji minal farahish. Seterusnya termasuk sunnah-sunnah. Kita boleh semak apa yang kita dah pernah buat, apa yang kita belum buat. Kalau apa yang disebutkan tu belum pernah buat, niat untuk amalkan. Ianya adalah sunat dan sunnah. Tadi kita dah sampai menekan bahagian dubur dengan jari tengah jika beristinja dengan air. Maksudnya masukkan jari ya, tekan ke dalam sikit. Ia termasuk dalam sunnat. Ya maksudnya bukan kita gosok ya, tekan ke dalam tubuh ya. Menggunakan jari tengah tidak. Kemudian mendahulukan air dengan membasuh kemaluan. Kalau guna air, maka basuh dulu kemaluan hadapan, kemaluan kencing kita ya, basuh dulu.
bukan kemaluan najis haid kita yang dibasuh dulu kan. Dia memang macam ni. Kita memang diajar macam ni kan. Kalau kencing berak, basuh kencing dulu barulah berak. Tapi hari itu kita dengar sendiri benda yang disebut dalam fiqh memang yang termasuk dalam sunnah, supaya membezakan perkara yang jadi adat. Mungkin sebelum tu kita pernah dengar makanya Allah dianggap sebagai adat. Maka malam tu kita betulkan ini adalah sunnah. Maka setiap kali kita beramal dengannya, niatkan untuk menghidupkan sunnah. Baru jadi pahala. Sebabnya amalan kita kena niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan sunnah kita kena niatkan. Baru dah jadi amalan sunnah. Dan ketika wuduk, contohnya kita main basuh tangan tidak. Jangan kita nak baca doa ni, nak niat sunat wuduk. Jadi terlepaslah berapa lama sebelum itu kita kena nak niat sunat, jadi dah sunat. Yang di antara pesan guru saya ketika baca kitab Anwarul Masani, sunat yang pun kita kena niatkan boleh jadi sunat. Sebab kita berdasarkan teraskan hadis innamal a'malu binniyat, amalan yang bermula dengan niat. Ketika berwudu basuh tangan, niatkan untuk basuh anggota sunat, baru jadi amalan sunat. Musiknya jadi adat basuh tangan je lah. Lepas siapa kita basuh muka baru niat wudu, di siapa baru start pahala kita. Sama basuh tangan untuk makan. Basuh tangan kan adab makan basuh tangan, dan ini adalah amalan sunnah. Kalau kita niatkan untuk ikut sunnah, makanya jadi basuhan biasa lah. Kan dari zaman pandemik itu memang selalu basuh tangan. Niatkan jadi amalan sunnah, insya-Allah jadi dapat pahala. Jadi kembali kita pada senarai kepada sunnah ketika istinja tu. Jadi seperti pesan saya tadi, kalau kita ada apa yang kita sebutkan tu belum diamalkan, niat untuk amalkan. InsyaAllah ialah maksud kita belajar untuk tahu perkara yang kita belum tahu, untuk amal apa yang kita dah tahu. Mendahulukan ayat dengan masuk ke hadapan yang ke-7, yang ke-6, ditambah sunnah-sunnah selain yang tadi kan. Yang ke-7, yang ke-6 mendahulukan istinja sebelum wudu. Itu jelas kan? Istinja dulu baru pergi wudu. Jangan dah habis qada hajat pergi wudu dulu baru istinja. Maka baik wudu ya. Walaupun kalau kita ikut sebab yang para ulama kita highlightkan dalam perkara sunat, sebab memang tidak ada masalah pun si mengganggu wudu pun. Kalau kita nak wudu walaupun belum istinja, sah si wudu sah kalau saya ada najisnya. Sebab kalau katakan wudu saya dah sebut perkara najis yang masih ada. Kan kalau kita belajar, kalau kita ingat balik dalam bab wudu, perkara yang batal wudu 6 perkara atau 4 perkara ya. Saya dah sebut benda ya. Sebab kita dah keluar najis, dah selesaikan najis, kita belum masuk. Pasal kita tak ada wudu, sah wudu, tapi nampak semuanya boleh. Sebab dia sunatnya, susunan tertibnya kalau ulama sebutkan supaya istinja dulu pergi berwudu. Kemudian yang ke-7, menggosok tangan ke tanah dan membasuhkannya. Lepas istinja, bersihkan tangan, gosok tangan di tanah dan basuh tangan sebelum ambil wudu. Lepas istinja, gosok tangan dan basuh. Kita itu jangan sabun aja. Hand wash kan, basuh terus. Yang pun dah memadai. Dekat situ disebut lagi sebab untuk praktis orang dulu wadal yadihi bil ardi, gosok tangan. Sebab tanah pun di antara alat untuk suci turab kan tanahnya. Baik. Jadi sebelum berwudu yang menggosok tangan ke tanah dan membasuhnya. Kemudian termasuk sunat tadi ya, sunat tu. Ingat sebab yang saya minta tadi, perhatikan kalau benda yang belum kita buat, kita niat nak buat. Kalau benda yang kita dah tahu, maka kita niat untuk amalkan ini. Merendis air di kemaluan, arah kemaluan dan kainnya. Bila kita dah pakai seluar, kan, kita dah tutup pakaian kita bagi. Selepas istinja disunatkan merendiskan air dekat kawasannya. Disunatkan merendiskan air, rendis saja dan disimbau. Rendis saja sunnah. Ia termasuk dalam sunnah, perkara sunnah selepas istinja. Di antara faedahnya supaya menghilangkan, supaya kita didatangi oleh keraguan.
keraguan, insya-Allah, yang untuk mengelak was-was. Yang faedahnya untuk mengelak was-was. Kemudian selesai semua istinja, dah habis buat semua sunat tadi. Yang terakhirnya baca doa setelah qada hajat istinja ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ada dua rakaat doa. Yang pertamanya, bagian pertama, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat nifaq, sifat munafik. Sifat munafik apa orang ada? Berpura-pura. Munafik itu sifat berpura-pura. Secara umumnya kita maksud munafik itu berpura-pura. Dia zahirnya Islam tapi hati membenci Islam. Ya, maksud sifat nifaq tadi. Mengaku Islam tapi hatinya tidak setuju, si suka dengan Islam. Auzubillah. Jadi doa untuk sunnah dan sunnah, maka baca selepas qada hajat tadi. Selepas selesai istinja, baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat nifaq. Sifat nifaq. Dan orang munafik dalam tu adalah sifat munafik yang ada. Orang munafik tulis dia, wallahu a'lam, auzubillah. Yang kita boleh langgar contoh zaman para sahabat yang kuat munafikin. Depan Nabi ikut dalam zaman Nabi, ikut Nabi berjemaah Nabi ketika solat, tapi di belakang Nabi merancang membunuh Nabi. Nauzubillah. Dia orang munafik. Zaman itu mungkin yang tinggal hanya sifat munafik. Jadi kita pun tahu pasti yang kita nak cek orang lain, cek diri kita sendiri maksudnya tu. Jadi hindari apa dalam hadis sebut ada orang munafik ya, tiga ciri-ciri orang munafik yang Nabi SAW sebut dalam hadis ada 4. Ketiga, kalau bercakap berdusta aja, ngijen aja. Ketika bercakap berdusta, ketika berjanji mungkir janji. Kalau berbalah ya nyajak dan menang. Lepasnya satu lagi kalau amanah, kita bagi amanah ya, khianat, nauzubillah. Jadi yang 4 ciri munafik yang disebut dalam hadis. Ada sebahagian adalah yang jadi di antara kaedah untuk bersih daripada sifat munafik itu adalah doa tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Di antara amalan doa, di antara amalan lain yang kita nak bebas daripada sifat munafik itu, dalam hadis fadilah zikir disebut memperbanyakkan zikir, ingat Allah. Banyak kita ingat Allah, banyak kita berzikir, insya-Allah bersih hati kita daripada sifat munafik. Di antara lain amalan cara nak bersih daripada sifat munafik, jaga takbiratul ihram. Jaga takbiratul ihram selama 40 hari. Apa kelebihannya? Yang disebut dalam hadis yang menjaga orang yang solat selama 40 hari tanpa terlepas takbiratul ula dengan imam, maksudnya takbiratul ihram dengan imam, maksudnya dia berjemaah daripada awal solat, Allah SWT akan berinya 2 kelepasan. Lepas daripada sifat munafik, hatinya bersih maksudnya. Yang kedua, sifat lepas kelepasan daripada api neraka. Ini di antara jalan-jalan, cara-cara untuk bersih daripada sifat munafik. Semoga Allah SWT bersihkan, selamatkan kita daripada sifat munafik. Satu lagi bahagian doa dari wa hassin farji minal fawahish. Dan sucikanlah, peliharalah ya Allah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, bahagian 2 doa tadi. Boleh ingat Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Bahagian pertama kita minta perlindungan, minta Allah SWT sucikan hati kita daripada nifaq, sifat munafik. Bahagian yang kedua kita minta Allah jaga kemaluan kita daripada perbuatan-perbuatan keji. Ya, ini kandungan doa. Siapa dapat ingat lafaznya, hafal dan doa dan amalkan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Dah jangan Allahumma yang mesti pada hafalkan Allahumma. Saya akan cerita macam doa kunut. Allahumma kan. Allahumma tambah lagi lafaz tahhir qalbi minan nifaq. Tahhir qalbi minan nifaq. Kemudian bahagian kedua doa ya, wa hassin. Hassin itu maksudnya ya Allah peliharalah. Wa hassin farji, kemaluan minal fawahish, daripada perbuatan fahsyat, perbuatan keji. Jadi ya sunat-sunat selepas istinja. Jangan dibaca dalam tandas.
doa ya. Sama lah doa keluar tandas pun jangan bukan dibaca ketika dalam tandas. Lepas ya, maksudnya ketika dah kalau dekat masjid kita dah keluar daripada pintu tandas masuk ke kawasan wuduk, baca doa tu. Mungkin ada orang nak tanya bila nak dibaca doa ya, bacanya selepas keluar daripada tandas. Dalam tandas hukumnya haram. Kecuali dibaca dalam hati lah. Baca dalam hati yang boleh. Lepas selesai istijab kita kalau kemas makis doa ya, makis pakaian kita baca dalam hati. Tapi tempat yang sebenarnya yang kita boleh baca dekat kawasan berwuduk ya. Allahumma tahhir sebelum berwuduk ya. Allahumma tahhir qalbi min an-nifaq wa hassin farji min al-fawahish. Baca juga doa lepas keluar tandas ya. Ghufran kan sebelum tu ada sebut ghufran ya doa ya termasuk dalam adab ke tandas ya. Sebelum tu fasal sebelum tu ada keluar masuk tandas. Yang sedang kita baca tu adalah istijab. Jadi benda yang lepas minahnya kena ingat. Macam ni ingat amalkan insya-Allah. Amalkan insya-Allah. Jadi doa keluar tandas ya ghufrana alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-azab wa termasuk insya-Allah. Satu lagi fasal yang seterusnya perkara-perkara yang mewajibkan sebab yang mewajibkan mandi. Fasl fi mujibatil ghusli. Fi mujibatil ghusli. Bahasa Arabnya mesti berhati-hati ya. Ghusli basuh, ghusli bau mandi. Yang saya baris. Fi mujibatil ghusli. Ghusli bau maksudnya jadi mandi. Kalau ghusli basuh saja. Wudu pun sama. Kalau kata wawnya baris depan wudu ya amalan wudu, kalau wudu air basuhan. Berbeza sebab ya nya agak disiplin bahasanya tinggi ya. Seperti salah baris. Baca Al-Quran dalam solat salah baris rosak makna batal solat. Salah baris dan merosakkan makna boleh mengubah makna. Kesalahan baca Al-Quran itu ada dua jenis. Jadi khafi. Kalau khafi itu si merosakkan makna. Salah baris juga sama, tapi si membawa pada rosak makna. Tapi tetap salah tetap salah. Ini dalam kategori yang tetap salah. Cuma salah ya ada dua kategori. Ada kesalahan yang salah baris tapi si makna yang si merosakkan. Ada kesalahan salah baris juga tapi membawa kerosakan yang teruk, merosakkan akidah. Maksudnya merosakkan akidah. Erti perkataan yang diterjemahkan. Dia kesalahan jadi. Tapi kalau berlaku dan masuk dalam kategori kesalahan yang boleh merosakkan makna, batal solat. Yang tahu kena beritahu. Kalau yang memang si tahu, moga Allah ampunkanlah dan moga Allah terima amal. Baik, ya masalah baris tadi. Mujibatil ghusli. Ghusli maksudnya mandi, ghusli basuh. Mujibatul ghusli al-mautu wal hayyu wal nifasu wal wiladatu walau 'alaqatan wa mudghatan wa bila rutubatin wal janabatu bi khurujil maniyyi wa yu'rafu bi talaffuqihi aw laddatin bi khurujihi aw rihi 'ajinin رطبا أو بياض بيض جافا وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ورؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره. Pasal perkara-perkara yang mewajibkan mandi, sebab-sebab mewajibkan mandi. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara. 4 perkara dikongsi 2 perkara dikongsi oleh lelaki dan perempuan. 3 dikongsi lelaki dan 3 dikongsi lelaki dan 2 dikongsi lelaki dan perempuan. 4 tadi hanya perempuan khusus. 3 hanya khusus untuk perempuan. 3 lagi dikongsi lelaki dan perempuan sama. Kemudian perkara-perkara yang wajib kalau mandi. Pertama, mandi. Bila mandi seorang manusia, seorang Adam, maka wajib mandi ke atasnya. Yang wajib mandi, yang wajib memandikannya orang hidup lah. Tapi hukum untuk jenazah tadi, mayat tadi, yang wajib dimandikan. Yang kedua, haid. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, wiladah. Wiladah maksudnya melahirkan.
Walaupun melahirkan itu sekadar keluarnya segumpal darah ataupun segumpal daging dan tanpa sebarang kebasahan. Saya dah keluar darah pun maksudnya. Saya dah keluar cecair pun. Air ketuban saya dah keluar pun. Yang keluarnya ketulan darah ataupun ketulan dagingnya. Maka ia pun termasuk dalam perkara mewajibkan mandi. Ia dinamakan wiladah. Walaupun keluarnya jenazah dah. Anak yang dah hidup dah. Jadi ia 4 perkara. Kemudian junub itu terhasil dengan keluar mani. Dikenali air mani tadi dengan sifat memancut yang keluar dengan dalam keadaan macamnya, ataupun merasa lazat. Air mani itu keluarnya dengan rasa macamnya, rasa lazat ketika keluarnya, ataupun baunya. Itu di antara ciri-ciri untuk mengenal air maninya. Keluarnya dengan cara memancut, kemudian merasa lazat ketika keluarnya, ataupun baunya ketika basah seperti gandum yang diuli, bau gandum yang diuli, dan ketika kering seperti bau putih telur. Itu yang disebut oleh para ulama kita. Itu berdasarkan istiqrah maksudnya apa? Kajian istilahnya. Jadi ya ciri-ciri mengenal air mani. Itu di antara perkara yang menyebabkan wajib mandi. Kemudian yang keempat, yang kelima, memasukkan kepada zakar ataupun kadarnya ke dalam farash, walaupun dubur sekalipun, walaupun farash mayat ataupun binatang. Asal perkara yang berlaku, maka hukumnya wajib mandi. Baik, satu lagi ya, dan mulai sikit. Lepas kita sambung. Sekejap.
sikit lagi janabah. Seterusnya perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang kelima ialah junub, janabah. Yang keenam, memasukkan kepala zakar ataupun kadarnya, kadar kepala zakar hasyafah, dalam keadaan tidak disebut sebagai hasyafah, ataupun kadarnya saja ke dalam farash walau kubur sekalipun, ataupun farash mayat ataupun binatang, maka berlaku macamnya wajib, hukumnya wajib mandi. Melihat kesan air mani, itu kalau melihat kesan saja, sebenarnya saya dah langgar perbuatan, saya dah perbuatan ya. Terus kami bilang melihat kesan air mani di pakaian ataupun tilam yang tidak dipilih oleh orang lain kecualinya, memang yang kawasan tempat tidurnya. Orang yang berlaku cuma tahu ada kesan air mani pada pakaiannya ataupun tilam yang tempatnya tidurnya, yang bukan orang lain dan dekat tempatnya kecualinya seorang. Maka kalau melihat kesan macam dia jap sekalipun, hukumnya wajib mandi. Mandi je lah, jangan diondeng lagi, was-was saja juga. Sebab dia hukumnya mandi saja. Kemudian wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadathi wa mukfin fil masjid wa taraddudun fihi bi ghairi udhrin wa qira'atul Quran bi qasdil qira'ah. Haram bila ada janabah, maksudnya junub. Bila berjunub tu maksudnya berhadas. Junub ya maksudnya berhadas besar. Haram dengan sebab berjunub apa yang telah diharamkan dengan sebab hadas. Dengan sebab hadas, apa perkara yang diharamkan dulu? Solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, pegang Al-Quran, menanggung Al-Quran. Ini di antara perkara-perkara yang diharamkan buat kalau berhadas. Dan yang termasuk juga perkara yang diharamkan ketika junub. Ditambah wa mukfin fil masjid, haram tetap dalam masjid, masuk dalam masjid, diam dalam masjid, walaupun sekejap, si boleh hukumnya haram. Wa mukfin fil masjid wa taraddudun fihi, keluar masuk di bang si boleh. Settle dulu mandi, pasal baru masuk tadi. Dia hukumnya. Kecuali ghairi udhri, kalau saya ada uzur, saya ada keperluan perlu masuk masjid, kalau dengan sebab hadasnya maka hukumnya haram. Kecuali kalau ada keperluan yang saya tadi elak, maka masuk. Ia pun kena ingat hukumnya adalah haram asalnya. Wa qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Ini bukan menunggu sentuh ataupun menanggung Al-Quran. Baca Al-Quran si boleh. Baca Al-Quran si boleh. Wa qira'atul Quran biqasdil qira'ah, membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan niat nak baca Al-Quran. Ini bukan daripada rangkaian zikir. Kan sebahagian daripada ayat Quran termasuk dalam rangkaian wirid. Kalau dia masuk dalam rangkaian wirid, maksudnya dia niatkan zikir. Maka baca Al-Quran dengan niat zikir boleh, harus. Kalau niat baca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran semata-mata, maka hukumnya haram. Baik, selesai tajuk wajib perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kita dah sebut perkara-perkara yang mewajibkan mandi 6 kalau tadi, dan perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab janabah tadi. Cuma saya nak tambah sikit tadi dalam bab istinja tadi, nak sebut perkara-perkara yang ghairu muhtaram. Kalau nak istinja dengan perkara yang selain daripada air batu, yang jamik, yang suci, yang boleh menanggalkan najis, dan yang mesti ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu maksudnya benda seperti makanan manusia. Contohnya roti kan yang keras, nya boleh juga, nya ada juga sifat apa tadi? Nya ada juga sifat suci, nya ada juga sifat qali'. Cuma nya ya muhtaram. Maka boleh menggunakan makanan manusia untuk maksudnya roti tadi untuk istinja. Dia makanan manusia. Satu lagi jangan lupa, makanan jin pun boleh digunakan. Apa makanan jin? Tulang. Itu disebut dalam kitab Matan Nabi Sejak ataupun Fathul Khalid.
makanan untuk bangsa jin hanya makan tulang. Jadi tulang jangan digunakan, saya masalah. Makanan orang. Tulang jangan sih boleh digunakan, sih termasuk dalam perkara yang digunakan untuk istinja. Jadi orang muhtaramnya maksudnya perkara lain misalnya daripada batu dan air ya, kalau nak guna pastikan kalau tisu boleh, kertas boleh. Selaginya orang muhtaramnya perkara yang tidak termasuk perkara yang dihormati, yang dimuliakan. Kalau yang dimuliakan contohnya makanan tadi, maka si boleh digunakan untuk istinja. Makanan yang lebih contoh tadi roti dan juga tulang. Tulang ya bukan makanan kita. Kita ulang kalau ada penggemar tulang, hanya adalah makanan jin. Jadi kalau nak gunakan tulang yang untuk istinja si boleh, sebabnya makanan bangsa jin. Walaupun kita si makan, maksudnya tadi bagi kita yang bukan makanan pun si boleh, sebabnya makanan pada makhluk lain. Jadi si boleh digunakan untuk istinja. Jadi hal ya pesan saya aja. Jadi hal ya. Jadi insyaAllah moga-moga bermanfaat apa yang kita bincangkan daripada perkara-perkara istinja dan perkara-perkara mewajibkan mandi tadi. Apa yang kita sudah tahu, yang kita dah tahu malam tu, apa yang kita belum dah tahu tapi belum diamalkan boleh. Dan perkara sunat yang kita sebut tadi boleh kita niatkan untuk amal. Kan hak ilmu ya bila kita dah tahu kita nak amalkan dan sampaikan. Jadi semua insyaallah aku qauli hada wa astaghfirullah alazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.